السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bertemu kita setelah agak lama bercuti kan ya. Anas berapa bulan tadi? 3 bulan. 3 bulan kita cuti dan kita sambung balik pada tahun 2024 ini. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita untuk cari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita meneruskan pengajian kita di dalam kitab Adabul Mufrad, kitab pengkhususan kita panggil pengkhususan dalam himpunan cerita tentang akhlak. Dan kita berhenti kali ikut ni tanda Anas ni sebenarnya ni. Yang saya punya hari Jumaat saya pergi ceramah di Universiti Pertahanan di Sungai Besi. Kemudian daripada situ terus mai sini. Jadi kitab terlupa bawa. Itu kan dia manusia. Tapi ada kat sini tak apa. Saya ambil Anas punya dah. Okey, baik. InsyaAllah. Baik. Dalam kalau ikut catatan sini, kita tamat pengajian di muka surat 91. Okey, tamat pengajian di muka surat 91. Jadi semua tu kita telah bincang, selesai habis dah. Hari ni kita masuk dalam bab baru di muka surat 92, yakni dalam babu haqqil jarir. Ya, yakni bab yang menyatakan hak jiran. Maksud hak jiran tu apa? Kita kena tunaikan hak untuk dia, dia kena tunaikan hak untuk kita. Kalau kita buat baik dengan jiran, maka dia jadi ahli yang saksi untuk kita masuk syurga. Tapi kalau kita buat jahat dengan jiran, maka dia jadi saksi untuk campak kita dalam neraka. Itu hak. Maksud hak ni, dia layak tuntut ke Allah Ta'ala di akhirat nanti. Siapa dia? Jiran. Bahasa Arab kata jiran. Kita panggil jiran. Sama tu. Ya, baik. Mari kita baca hadisnya. Haddatsana Ahmad ibnu Humaid qala حدثنا محمد ابن فضيل عن محمد ابن سعد قال سمعت أبا طبية الكلاعية قال سمعت المقداد ابن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأته جاره وسألهم عن السارقة أو سرقة قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله فقال لأن يسرق من عشرة أهل الأبياد أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. Hak hujung sekali itu memang dia clear bagi tahu tentang jiran. Tapi daripada awal kita baca bagi kita faham. Baik. Hadis daripada Miqdad ibnu Al-Aswad dan dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Maksud di sini bukan sahabat yang bertanya, ya, tetapi Rasulullah telah bertanya. Rasulullah nak tengok depa ni faham ke tidak. Ya, biasanya sahabat tanya Rasulullah. Yang ni sa'ala Rasulullah.
Ya, maksudnya Rasulullah yang bertanya kepada sahabat-sahabat dia berkenaan dengan ashabu aniz zina, iaitu berhubung dengan zina. Zina ni apa? Perlanggaran hubungan seks antara lelaki dan perempuan tanpa melalui akad nikah yang sah. Itu dipanggilnya begitu. Dan para sahabat telah menjawab, qalu, maksudnya mereka pun menjawab, haramun, benda tu haram. Zina tu haram. Dan kalau kita mengaji dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi, kitab dosa-dosa besar, zina termasuk 70 dosa besar yang digariskan di dalam Islam. Jadi sahabat pun kata haram lah. Memanglah haram. Okey, baik. Dan Allah dan Rasulullah yang mengharamkan. Haram ni mai daripada mana? Haramahullah wa rasuluh. Maksudnya bukan saja-saja kita kata haram, tapi Allah kata haram dan Nabi juga kata haram. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya berzinanya seorang lelaki dengan 10 orang perempuan itu terlebih ringan dosanya berbanding dia berzina dengan isteri jirannya sendiri. Ya, berzinanya orang lelaki dengan orang lain, dosa, memang dosa. Tapi berzina dia tu dengan orang lain itu, dia tu dosa ni tu kecil sikit berbanding daripada dia berzina dengan isteri jirannya sendiri. Sepatut jiran ni dia macam pagang. Kalau kita tanam makanan, tanam pokok, kita bubuh pagang. Jadi dia termasuk dalam harapkan pagar makan padi. Maksudnya gitu. Maksud kalau ada jiran, patutnya kita rasa selamat. Ini dah nak tinggal rumah pun tonggeh hilang, jiran curi. Ada kan ya? Dia jadi macam-macam. Maka sebab itu kata Nabi, seorang lelaki yang berzina dengan 10 perempuan itu terlebih ringan dosanya atas dia berbanding berzina dengan isteri jirannya. Dia nak tekan kepada kita apa? Pentingnya jiran. Tuan-tuan perempuan ingat tak sebelum kita cuti dulu, tak tahu lupa ke ingat? Kita pernah sentuh bahawa kata Nabi, aku seperti menganggap jiran ni boleh terima harta warisan. Aku rasa macam jiran ni boleh terima harta pusaka. Sebab setiap kali Jibril turun bagi tahu, Jibril kata jiran. Dia peringat tentang jiran. Sampai jiran ni begitu besar dalam agama. Tapi dia memang tak boleh waris. Tapi disebabkan Jibril duk selalu peringat, Nabi kata, ya Allah, ingatan itu menyebabkan aku merasai bahawa mereka ni seumpama boleh mewarisi harta pusaka kita. Tu sampai macam tu. Kadang-kadang jiran ni mai ziarah kita lebih kerap daripada anak mai ziarah kita. Kadang-kadang jiran ni dia buat gulai, dia hantar rumah. Anak ni start kerja sampai pencen, duit sekupang tak bagi kita. Dah tu jiran ya. Baik. Jadi nak bagi tahu bahawa berzina dengan isteri jiran itu besar dosa dia, lebih daripada 10 kali berzina dengan orang lain. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, yakni tentang sariqah, curi. Ayat Quran dia kata macam ni tau. Nak bagi faham sikit nah. Kalau dalam bab curi, Allah Ta'ala mulakan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Sebab penyangak paling besar lelaki. Jarang orang perempuan curi. Kan ya? AJK masjid curi duit masjid pun lelaki. Yang duk jadi. Orang perempuan tak. Ketua muslimat bukan kata dia curi, dia bawa keluar duit dia lagi. Tu nak bagi tahu. Sebab tu Al-Quran kata as-sariqu was-sariqatu.
Pencuri lelaki dan pencuri perempuan kena potong tangan. Maksudnya begitu ayat Quran tu. Yang mai tang bab zina, dia terbalik. Mai tang bab zina Allah mula dengan az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Pasal apa? Sebab bermulanya masalah rasa syok, rasa seronok, rasa syahwat adalah daripada pandangan mata terhadap perempuan yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadilah orang lelaki itu gila bayang, segala macam gila, last sekali jadi tak tentu hala. Tapi kalau dia tutup aurat dengan sempurna, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Begitu Allah meletakkan pemahaman yang begitu clear di dalam Al-Quranul Karim. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tentang sariqah, iaitu mencuri. Maka para sahabat kata apa? Qalu haramun, curi pun haram juga. Saya tengok dalam grup WhatsApp saya tadi, grup kampung Batu Belacan, Bukit Selambau, kampung saya tu, mereka ambil satu video saya yang TikTok, masuk dalam tu. Video tentang saya sentuh orang Melayu suka curi harta faraid adik-beradik. Tu, betul. Dan dalam tu saya sebut hadis yang sangat sahih. Orang yang curi tanah orang, curi tanah lah. Kalau faraid ni banyak kes tanah lah. Orang yang curi tanah orang walaupun satu jengkai, bukan satu relung, bukan satu jengkai ya, curi tanah orang. Esok dalam kubur besok, dia punya siksa dia akan dihentak dengan 7 lapis bumi. Sebelum dia kena siksa dalam neraka, duduk dalam kubur dah kena dah. Jadi kalaulah kita ada sikit masalah tanah tu, kita beralah sikit, bagi kira lebih sikit. Nak letak batu sempadan tu, tak apalah, bagi kat mereka lebih sikit, kita kurang tak apa. Di sisi Allah kita lebih. Jangan duduk kata, "Bak, aku punya yang ni. Dulu jurukok dulu kira elok Hang jurukok ni hang rasuah kot." Dia kata macam tu kan. Dia nak juga, tapi hati-hati, tu dia punya balasan dia sangat besar. Sangat besar. Kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Muslim, ada orang perempuan tuduh orang lelaki curi tanah. Orang perempuan pun boleh tahan, kuat menuduh. Bukan ada kerja. Ni ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'id ibnu Zaid. Sa'id ibnu Zaid ni ahli syurga yang dijamin oleh Nabi 10 orang. Tiba-tiba jiran dia perempuan, nama dia Arwa, tuduh Sa'id curi tanah dia, tak batu sempadan lebih. Apa Sa'id kata? Sa'id kata, kalau hang betul gini, kita bawa pergi mahkamah. Contohnya lah, kita bawa pergi kepada pemimpin, maka dilakukan timbang tarah dan didapati bahawa Sa'id ibnu Zaid langsung tidak bersalah dan tak ada sebab nak dituduh dia. Dan didapati Arwah yang bersalah kerana fitnah. Tuan-tuan tahu, perempuan tahu, Sa'id ibnu Zaid ni sebelum keluar daripada timbang majlis tu, dia doa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, andai benarlah perempuan tua ini ingin mengaib dan menuduh aku dengan cara memalukan aku, maka aku doa kepadamu, ya Allah, tolong butakan mata dia dan matikan dia dalam tanah yang dia tuduh aku curi." Jadi sungguh, hadis Muslim, boleh rujuk dalam hadis Muslim. Jangan main-main dalam bab doa orang yang dizalimi. Cukup-cukup takut. Jadi kita lah ni, katakanlah ada benda-benda apa-apa, jangan kita duk anggap lawan-lawan gitu, lalas sekali rupanya kita termasuk mencuri. Ini jangan. Tak apa, kurang sikit di dunia, dalam keadaan kurang pun melambak-lambak makan. Dalam keadaan itulah, inilah, apa semua elok, mana ada pernah kelaparan. Tak ada ya. Baik. Dan sahabat kata, bila Nabi tanya tadi bab zina, haram, betul ya, bab zina. Tapi zina yang paling besar dosa dia adalah zina dengan isteri jiran kita sendiri. Ni yang kedua. Bagaimana pula dengan hukum curi? Maka sahabat kata haram. Siapa yang mengharamkan? Allah dan Rasul yang mengharamkan. Maka kata Nabi,
bahwasanya kalau dia mencuri daripada 10 rumah ahli keluarga, lebih ringan dosa berbanding dengan dia mencuri daripada 1 rumah jiran dia. Dia curi kertas siapa? Pak dia. Pak dia pun kedekut boleh tahan. Curi kan. Curi kertas siapa? Mak dia. Mak dia ni habis Mas 999 beli, Mas 916 pun beli, Mas Zulian pun beli, semua pun beli. Anak minta nak pinjam duit, mak tak ada duit, mak tak ada duit. Tiap-tiap bulan beli mas, duk tak ada duit gitu, anak curi. Katalah, curi tu dosa tak? Dosa. Curi harta adik-beradik, curi ni. Nabi kata, lebih ringan dosa curi harta adik-beradik berbanding curi harta jiran dia. Kerana harta ni, kata mak bapak adik-beradik ni, last kali dia akan pusing-pusing, dia pergi kat situ juga. Tapi harta jiran itu, kita telah mengambil hak orang lain. Ni, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Yang kita duk baca ni jenuh berpuluh tahun dah kita duk baca ni kan ya. Maka kita katakan bahawa ni pedoman paling awal. Kalau nak kata hukum zina apa? Haram. Hampa pusinglah macam mana pun adalah haram. Tak payah duk kata macam tu, tak payah duk kata. Kita kan cerdik. Contoh lah. Ni tak lama lagi Ramadan mai. Ramadan mai pula. Mai satu Ramadan, hukum berjima' di siang hari bulan Ramadan itu haram. Hukum bersetubuh di siang hari bulan Ramadan haram. Dia kata, "Tak Ustaz, saya tak setubuh dulu. Saya buka puasa dulu." Dia kona nak menipu Tuhan juga tu. Lah, tu kan dia. "Tak, saya buka puasa." Awak hang buka puasa tak haram ke? Haram lah. Dia bukan kira buka puasa dengan tak buka puasa. Bersetubuh di siang hari bulan Ramadan itu haram. Puasa ke, tak puasa ke, tak boleh. Dia pokona kau ni kita tak apa buka puasa dulu. Tak kena kafarah. Kan kena kafarah. Orang yang bersetubuh dengan pasangannya di siang hari bulan Ramadan, pertama sekali kafarah dia adalah bebaskan seorang hamba. Ni ada cerita hadis sahih. Hadis sahih. Kita sebutlah sikit, tak lama lah kita pun Ramadan pun kurang mengaji sebab lama tak mengaji. Ada hadis, seorang pemuda datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, awak aku terlanjur bersetubuh dengan isteriku di siang hari bulan Ramadan." Rasulullah senyum pasal apa? Yang mai mengadu tu muda. Kalau tua mai rasa mau kena luku kepala. Sebab ni yang mai tu muda. Maka kata Nabi, sahabat ni tanya, "Macam mana aku nak buat ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, hang kena bayar kafarah, ya, harapkan keampunan Allah. Dengan pertama sekali pilihan, hang kena bebaskan seorang hamba. Orang muda ni kata, "Ya Rasulullah, bukan kata nak bebaskan seorang hamba. Saya sendiri pun hamba yang baru dibebaskan. Dia pun baru terlepas tu yang baru boleh menikah. Kalau tidak, hamba mana boleh menikah?" Kan? Hamba ini adalah seorang hamba yang baru dibebaskan. Nabi makin senyum. Dah lah hamba, iman tak kuat lah tu. Kalau kita lah rasa macam tu kan. Tapi Nabi tak, Nabi senyum. Nah, ada tak pilihan lain? Ada. Puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Kalau terkucil hari 48, ulang balik hari pertama. Dia kata, "Ya Rasulullah, mana mungkinlah 2 bulan. 13 hari pun dah tersadung. Macam mana gaya?" Rasulullah makin senyum. Tak marah. Kalau kita kata, "Hang habis neraka saja." Tu kan. Mai pula yang ketiga, ada pilihan ya Rasulullah, ada. Yakni memberi makan 60 orang miskin. Yang mengenyangkan. Dia kata, "Ya Rasulullah, mana aku nak bagi makan orang miskin? Aku pun orang miskin yang orang bagi makan."
Oh tu, sampai Rasulullah makin senyum. Rasulullah kata kalau 3 ni hang tak boleh buat, hang tunggu Ustaz. Tapi Rasulullah tak cakap Kedah lah. Kan? Hang tunggu Ustaz. Rasulullah masuk pergi bahagian belakang, bawa keluar balik satu bekas kurma yang dihadiahkan oleh para sahabat. Nabi tak buka puasa lagi dengan yang tu. Ambil bagi. Wahai pemuda, kamu tidak mampu 1, tidak mampu 2 dan tidak mampu 3. Tapi hak kamu kerana kamu mau bertaubat dan minta ampun. Nah, bawa balik satu bekas kurma ini, sedekahkan kepada orang yang paling miskin di dalam kampungmu. Dia kata, ya Rasulullah, orang yang paling miskin dalam kampung aku. Maka Rasulullah kata, hang bawa balik makan dengan bini hang cukup. Yang tu. Maksudnya apa? Islam ni dia ada hukum-hukum. Bukanlah hukum dia tu boom jatuh gitu ya. Tak. Dia jatuh gitu ya. Tak. Orang yang boleh puasa dia qada lah. Kalau dia sihat lagi dia qada. Mana-mana dia tinggal. Tapi dia nak qada pun pada saat umur dia 86. Cek darah tinggi 210. Kencing manis 37. Bukan 27. 37. Kan ya, napas bunyi lepas tu hilang, rasa macam mati tu. Masa dankah dia nak qada? Tak dan dalam masa tu. Maka Islam kata bayar apa? Fidyah. 1 cupak beras 1 hari, lebih kurang 550 gram atau 600 gram untuk 1 hari. Selesailah. Dia bukan susah sangat pun. Tapi mau dengan tak mau buat sahaja. Ni kaedah dia. Jadi pengajaran daripada hadis ni adalah, pertama, kalau tanya tentang zina, mau tak mau kita kata hukumnya haram. Ustaz, macam mana nak mengelak daripada berzina? Menikah. Susahlah Ustaz nak menikah. Apa susah pula? Di Kedah berapa ni Anas? RM80 ya mas kahwin. Tak ada main minta kat saya lah, saya bagi. Dah nak menikah RM80 saja, bukan susah. Kalau rasa tak ada pergi minta dengan pusat zakat tu, saya nak menikah duit tak ada. Tu kan, minta dia bagi RM80. Tapi yang jadi susah menikah ni pasal apa? Sebab kita terutama mak ni bukan main lah, dia letak harga sampai RM60,000 serba satu. Anak dia goreng telur pun hancur. RM60,000 serba satu. Anak dia masak nasi ni sama ada jadi bubung atau keras kedekung. Tu je. Dah. Ulama selalu bercakap tentang menikah. Menikah lah ni jadi susah, zina jadi senang. Yang duk pergi tengok bola, naik motor wai suku, dua-dua lebih kurang macam 3 suku tu. Tu bukan buat apa-apa lagi. Menikah ada lagi. Peluk rapat. Motor wai suku tu patut naik 2 orang. Ada tempat boleh isi 4. Sampai dalam bakul mereka duduk punya rapat. Tapi main dalam bab nikah kita kata, hai, hang ni kena macam ni. Hang dah kerja apa? Macam ni, macam tu, macam ni. Kita yang menyusahkan pernikahan. Sehinggalah pertunangan berlaku makan masa 2 tahun, 3 tahun. Mereka pergi kerja sekali, mereka balik kerja sekali, mereka pergi berjalan sana sekali, berjalan sini sekali. Maka terjadilah zina dan mak bapak kena tanggung dosa sekali. Pasal apa? Kalau nak ikut budak-budak tu memang nak menikah, tak mau susah-susah. Tapi mak kata tak boleh. Adik, hang anak perempuan mak seorang saja. Jadi kalau nak menikah, kita kena buat dekat Hotel Raya Alustang. Raya dekat mana? Dekat airport. Dulu tabung haji. Dulu kata, dekat airport, buat dekat dewan situ, bagi grand-grand sikit. Sebab mak dia kata, adik ingatnya menikah ni hanya 1 kali ya seumur hidup. Mak dia terlupa, 3 kali ya mak dia menikah. Laki 2 dulu mati. Ya. Kadang-kadang dia manusia pelik. Maka ni kita mengaji bagi elok-elok. Zina haram. Tapi lebih berlaku keharaman adalah zina dengan isteri jiran kita sendiri. Ni kalau tuan-tuan tengok video kan ya, video ni suami pergi kerja, ni berlaku bukan di negara luar, di Malaysia. Laki pergi kerja keluar pukul 3 pagi kan, dia duk dengar orang kata tapi dia tak percaya. Tapi hari tu dia terlupa barang, dia balik mai pukul 7, bisnes tak habis lagi.
balik-balik mai dalam rumah dia ada lelaki, bini dia bawa masuk. Rupanya bini dia kerja, dia duduk berzina ya. Tu ada dalam video sana sini lah ni. Allahu Akbar. Belum Allah buka aib kita di akhirat, di dunia dah ada dah keaibannya. Kalau kita tak mau belajar juga tak tahu. Mai pula dalam bab hukum curi haram. Hang muhung lah macam mana. Kami di kampung dulu macam ni. Kampung kami dulu. Lah ni tak ada lah. Lah ni beriman. Kan dulu kampung kami. Kampung duk tengah, belah bawah ni semua padi. Buat padi lah. Kampung tengah, belah sini estate. Getah semua. My time saja, bulan 11, bulan 12, pesta Pulau Pinang, Sungai Dibung. Jadi kampung akan buat rombongan 1 bah, 2 bah. Duit bukan ada. Jadi pi curi scrap. Orang kampung pesan, hampa nak curi boleh, tapi jangan curi pokok orang Melayu. Haram. Tapi pokok orang Cina dengan pokok orang India. La ilaha illallah. Ajaran sesat tu. Nama hang curi je. Orang punya tak kira dia Islam ke tak Islam, hukumnya haram. Lah tu. Nasib baiklah anak-anak cucu pi mengaji. Kalau tidak sampai lah curi scrap. Tu sampai macam tu. Ya Allah. Kan ya. Macam-macam. Orang Cina susah-susah lah beli tanah di kampung, tanam buah temikai. Tanam buah temikai ni luah ni dia tak tahu besar lah sampai ke tepi jalan. Orang Melayu nak beli duit tak ada. Kan minta kat Cina, Cina tak bagi. Dia lalu-lalu dia curi pula tu. Penuh kereta tolak tau. Dia kata tak apa curi hak Cina punya. La ilaha illallah. Mengaji tang mana tak tahu. Ada. Dia jadi macam tu. Maka bila sahabat ni ditanya oleh Nabi apa hukum curi, maka sahabat kata haramun, haram. Siapa yang kata haram? Allah dan Rasul yang mengatakan haram. Tetapi kata Nabi, haram lebih besar dosa dia, yakni apabila kita curi harta jiran kita berbanding harta adik-beradik kita. Tu sama macam tu. Nak menunjukkan bahawa jiran nilai dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama. Kalau ada soalan. Lama tak main ni. Mana tahu kok simpan soalan 3 bulan. Atau bila ustaz tak main, kitab pun tak buka. Tu kan ya. Baik. Ada soalan? Perniagaan sama hukum. Jiran ni bukan kata rumah saja, tapi dikhususkan. Maksud nak bagi tunjuk faham siapa jiran, orang kanan dengan orang kiri kita. So kita pergi meniaga buah, orang kanan jual buah, orang kiri jual buah ke. Kita depa tutup kedai pukul 3 pagi, kita duk main tabung Abu Mayan macam ni. Pergi tabung ambil apa nama ni, saya duk mengaji dulu, depa ajaklah sikit benda-benda khurafat ni, tapi nak mengetahui saja. Ya, depa tabung nak bagi tak laku apa, pergi tanah kubur, ambil tanah kubur orang yang baru mati dalam tempoh 7 hari. Mai tabung situ. Depa kata bankrupt. Rupanya yang tabung tu bankrupt. Bukan yang kena tabung, yang tabung tu bankrupt. Jadi tuntutan sama. Jiran juga sama. Kita meniaga, pejabat kita sini, pejabat sini. Maka itu jiran kita. Orang kanan dan orang kiri adalah hukum dia besar di sisi Allah Ta'ala. Sampai orang perempuan ni, Nabi kata dalam kitab Muhimmah, ya, Nabi kata kepada Aisyah, masak tu, masa masak banyakkan kuah. Allah, kita beli daging unta mahal. Tak apalah kita kata daging kijang lah sini, mahal. Jadi kita beli pun 100-200 gram sajalah untuk kita makan. Jadi tak apa, isi tu tak apa. Masak tu kuah bagi rasa kijang pun jadilah. Ambil 1 mangkuk bagi jiran kanan, ambil 1 mangkuk bagi jiran kiri. Sampai macam tu tuntutan kita. Jiran kita cedok cari tak jumpa lauk yang ada kuahnya. Apa jiran sepatutnya kata? Alhamdulillah ada kuah, aku beli roti bengali cecah. Cukup lah.
Tu sampai macam tu kita jaga jiran. Maka tang manalah sama hak niaga tadi tu. Memang kita tak, orang Melayu ke kalau dia duk meniaga nasi lemak, orang lain mai duduk pula sebelah jual nasi lemak, dia mula resah. Tak yakin sungguh lah, dia tak yakin. Sedangkan saya ada orang perempuan tanya saya dulu. Tak maaf nah orang perempuan nah, kita lama tak jumpa sajalah. Orang perempuan dia ada tanya lama dulu, seorang kakak dia kata, apa ustaz? Saya ni dia kata gitu kan. Dalam keadaan kita ni macam mana ustaz? Kerja tak ada, apa tak ada, ini tak ada, anak-anak kita semua kerja tak ada. Esok lusa depa nak makan apa? Saya kata, Kak, akak mengaji dulu tinggi mana? Kakak tu kata, saya mengaji sampai darjah 4 ya ustaz. Saya mengaji sampai darjah 4 ya. La sampai la ni umur akak berapa? 68. Akak makan ke tidak? Makan. Rasanya hang kakak tu besar lagi pada kita lagi badan. Nak menunjukkan rezeki tu rezeki. Tak payah duk risau sangatlah anak kita menikah dengan siapa? Rider Food Panda. Kan ke? Rider Grab Food ke apa ke gitu. Tak payah duk risau sebab rezeki depa ada. Don't worry, orang putih kata always be happy. Yang tu ya, tenang saja. Nah, okey, baik. Ada soalan lagi tak dalam bab ni saja? Bab ni dulu. Okey, soalan TikTok baik. Barang yang kita curi tu dah. Lepas tu kita nak tebus balik lah. Kita tak tahu tuan pada barang tu duduk mana. Baik, barang yang kita curi, maksudnya dia dulu curi kan? Dia curi, kita curi barang orang. Kemudian kita pun dah lepas 30 tahun, 40 tahun dah main umur tua baru perasan Allah dosa rupanya. Dosa kan ya. Lepas tu kita pun rasa macam nak ganti balik sebab kita tahu harga barang tu lah kata lebih kurang 100-200 ringgit. Masuk curi buah cempedak orang. Lepas tu pergi jual. Pergi jual buat tu. Kan? Jual-jual cempedak dapatlah untung 300-400 ringgit. Mentadara habislah 20 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba pergi umrah balik-balik rasa insaf. Ish, aku curi cempedak hari tu macam ni. Macam mana nak buat? Maka kalau kita dah tak jumpa orang, bagi mazhab Imam Syafi'i kata, ambil jumlah tu, pi dekat orang miskin, sedekah dekat orang miskin dengan niat dalam hati bayar hutang hak dulu. Hak kita ambil tu. Atau pi sekolah tahfiz, kalau tahfiz lain tak ada, tahfiz Ustaz Amran ada, boleh bagi dekat tahfiz Ustaz Amran. Kalau tak ada tempat lain, tengok masjid dan surau, masuk aja. Bagi kepada urusan umum, maka hukumnya selesai tugasan dia. Itu soalan dekat TikTok tu. Maka jawapan dia mudah. Jangan duk kata, Ustaz, saya tak jumpa dah, lega hati tak payah bayang. Itu bukan. Dia kena bayang juga, tapi dengan cara dia adalah bayang kepada tempat-tempat umum, fakir miskin ke, rumah orang tua-tua ke, apa ke dan sebagainya, maka itu kadar dia. Tetapi dengan niat. Aku bayar ni, niat bayar hutang hak aku dulu curi buah cempedak, dengan niatlah hati, kalau aku jumpa dia sekali lagi, aku nak bayar balik, hak ni kira sedekah. Itu kaedah dia. Jangan kata bayar ni selesai dah, cukup lah. Tak. Harap kita jumpa. Pasal apa? Mulut nak minta maaf dengan dia. Bayar boleh bayar, tapi nak minta maaf tu. Sebab dekat pagi tadi kuliah dekat Masjid Al-Bushra Merbuk pagi tadi, saya bagi tahu tu bahawa kita dengan orang Allah tak akan ampun melainkan orang tu beri keampunan. Kita minta maaf dulu. Itu jadi tu. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin mengatakan bab taubat yang ada hubung kait dengan orang bukan sekadar taubat dengan Allah Ta'ala, bukan sekadar berhenti daripada mencuri katakan, bukan sekadar itu, tapi kena minta halal dengan tuan punya atau pemilik. Jadi kalau tak jumpa juga, istighfar dan ambil duit pi bayar kepada mana-mana tempat tadi tu, maka itu memadai. Saya yakin innallaha ghafurur rahim, dia maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, baik. Last, ada soalan tak sebelum kita masuk hadis kedua? Macam mana? Ya, walaupun tuan badan tu bukan Islam, kita tetap hukum dia berdosa di sisi Allah kerana ambil hak orang. Islam ni lagi dia suruh jaga.
Bila seseorang yang memeluk Islam, ya, seseorang yang memeluk Islam dan kemudian pula agama kata mak pak hang tak masuk Islam, hang kena lagi rapat dengan dia. Bawa pisang pi bagi, bawa derian musangking apa pi ziarah selalu. Macam itu. Jadi orang Islam ni dia kena jaga hak bukan Islam. Jangan sebab dia seorang Islam dipandang buruk. Saya baru terima video satu orang tua pi kencing depan kuil. Tak tahulah kawan tu kencing manis makan ubat tak larat tak dan ke apa gitu gini. Orang lah ni tak salah ya, dia terus ambil gambar. Pasal apa kencing depan kuil? Kalau kami pi kencing depan masjid awak marah ke tidak? Tu kadang-kadang dia jadi gitu. Jadi kita kena jaga. Kalau kita nak orang lain menghormati kita, kita pun kena hormat dengan orang lain. Dia tak boleh hina orang sesuka hati macam tu. Okey? Baik. Kita terus. Kalau ada soalan di dalam tu bagi tahu nah. Saya tak dan tengok dalam Facebook ni. Dalam Facebook tak apalah, kita tak dan tengok dah dalam Facebook ni. Okey, baik. Pergi kepada hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua, babu yabda'u bil jari. Bab pada menyatakan memulai dengan jiran. Mula-mula jiran. Mula-mula jiran. Dia kata macam tu. Ya, pentingnya. Haddasana Muhammad ibnu Minhalin qala haddasana Yazid ibnu Zurai' qala haddasana Umar ibnu Muhammad an abihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Kita kupas dah tadi. Daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni dia meriwayatkan lebih 45,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar adalah manusia yang Aisyah kata, siapa nak tengok macam mana Nabi beribadat, tengok Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Abdullah ibn Umar 14 tahun jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi perang, aku nak duduk saf pertama dalam perang. 14 tahun. Kita 74 tahun saf pertama semayang pun tak mau. Dia 14 tahun perang dia nak duduk saf pertama. Ni Abdullah ibn Umar, ya. Abdullah ibn Umar dia kata apa? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah Jibril itu yusini, berwasiat dan berpesan kepadaku tentang bil jari, hak jiran-jiran. Hatta sehinggalah dhanantu, aku mengagak dan menyangka bahawa Jibril akan memberikan hak warisan kepada jiran. Tu hak kita sembang tadi tu. Jibril turun, ya Muhammad, gini, jangan lupa jiran. Siapa yang duk baca khutbah sini? Tok Imam contohnya kan. Biasa Tok Imam kan. Tok Imam kan. Tok Imam duk baca khutbah. Salah satu boleh tahan lama. Okey. Azan ke terus? Terus, okey. Ni, khutbah ni. Khutbah kedua. Salah satu daripada sunnahnya Nabi pada khutbah kedua. Nabi tak pernah tinggal mengingatkan tentang sadaqatun jariyah. Dalam setiap khutbah. Kan? Setiap khutbah, sama ada khutbah haji, khutbah apakah, khutbah raya ke apa, hak ketua tu, dalam tu mesti kena pesan satu, kebaikan tentang bersedekah. Kerana ada manusia yang dalam surah Al-Munafiqun, surah 63 ayat 10, ada manusia mati, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau nyawa aku tu ditangguh saat, jangan bagi mati. Ya Allah, kalau boleh pulangkan akulah ke mana seberang Perak, Tongkang Yat, Al-Ustaz. Allah tanya pasal apa nak balik Al-Ustaz ni? Watasaddaq, untuk aku melakukan sedekah. Jadi khutbah tu
memang kena peringat. Jangan lupa tentang kebaikan sedekah, lebih-lebih lagi pada siapa? Ni jiran kita. Nah, baik, kita ulang. Hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, mazala Jibrilu, maka selalu Jibril berpesan kepadaku, yusini bil jari, berpesan dan wasiat tentang jiran, hatta, sehinggalah aku itu zanantu, yakni menyangka, annahu sayuwarrithuhu, mereka itu iaitu jiran layak untuk mewarisi harta pusaka. Contohlah, Nabi kata dengan kalimah Jibril yang diulang tu, 1/8 isteri, 1/6 mak bapak, 1/4 anak perempuan, 1/2 anak lelaki. Mungkin jiran tu mungkin ada 1/10 ke? Macam tu. Sampai macam tu dia punya anggapan dia. Nak tunjuk. Lah ni, dengan anggapan begitu berat oleh Jibril dan Nabi, dengan kita, dengan jiran macam mana? Kaedah jadi jiran ni bukan selalu duduk pergi rumah orang. Orang pun meluat tengok muka kita. Sat-sat, Assalamualaikum, pinjam telur. Assalamualaikum, pinjam beras. Assalamualaikum. Tu kan, orang pun meluat tengok. Dengan jiran ni, hak kita yang pertama adalah jangan gaduh dan putus hubungan silaturahim. Itu pertama. Jangan gaduh, jangan benci, jangan dendam. Jangan ada sifat buruk terhadap jiran, terutama kanan dengan kiri. Sebab tu yang kata masak tadi, kanan kiri. Ada orang kata, ustaz, bukan kata jiran kita ni masak bagi 40 belah kanan, 40 belah rumah kiri, 40 depan, 40 belakang. Bankrupt hang. Kan kalau bagi rumah 40, nuri arwah kan ya. Kambing 3-4 ekor pun tak cukup lagi. Tak, bukan. Jadi kita nak kena faham yang tu jiran ni. Maka kita kena ketahui bahawa jiran itu dia sehinggalah macam tu. Kita nak rasa, Allah, macam mana aku dengan jiran. Itu yang pertama. Jangan ada pergaduhan dengan mereka. Dia tak suruh kita pergi macam tu dah. Jangan ada pergaduhan, jangan ada dendam. Dan paling kuranglah kita jumpa dan bagi salam. Assalamualaikum ya akhi. Udah. Tapi kalau nampak bini jiran, jangan bagi salam. Ini yang jadi masalah kita. Kan? Nampak bini jiran pula tu bekas Ratu Cantik Pedu. Tu kan. Bekas Ratu Cantik Pedu. Bukan main bagi salam guna ma'arid li sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Dengan bini tak mau bagi salam. Telefon ni, "Oi, masak, awak nak balik." Tu ada ke macam tu? Dah, tak boleh. Saya selalu duk repeat pesan kat orang perempuan. Orang perempuan dengan suami baca bila bercakap guna mat arid li sukun. Bang, oh bang, jom makan nasi, sampai belacan pun ada. Lembut ya? Kan? Ni dengan ustaz lembut depa. Saya duk mengajar orang perempuan ni banyak. Dengan ustaz lah, ustaz dia tu 12 harakat. Ustaz pun geli-geleman dengar. Seram sejuk lah juga. Dengan laki dia pakai qol-qolah tu. Bang haqqa, baqqa gitu. Tak boleh. Orang perempuan ni cara dia bercakap dengan orang lelaki yang bukan mahram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat? Sihat. Ni buah tangan sikit. Baru sampai dah ada orang nampak. Lama kan ya. Yang tu cukup. Jangan duk tanya Ustaz pi mana? Ustaz hari jadi bila? Tak payah. Semua tu tak payah. Kita dengan pasangan kita ya. Jadi kita nak bagi tahu di sini tentang apa? Tentang Jibril pesan bahawa kita berbaik dengan jiran. Dan hak jiran ini jumpa bagi orang baik. Kalau kita baca hadis, ada 6 hak jiran. Ya, ada 6 hak jiran. Yang pertama sekali, jiran sesama Islam ni dululah. Ya, yang pertama sekali, jiran dia bila jumpa bagi salam. Satu.
Yang kedua, bila dia jemput, penuhi undangan dia. Tak kisahlah benda yang dia jemput tu, asal jemputan itu tak salah di sudut agama, pi. Yang ketiga, bila dia minta nasihat, bagi nasihat. Dengan syarat, ketika itu kita sihat. Kalau kita pun tak sihat, jangan bagi nasihat. Nanti tak guna. Yang keempat, apabila dia bersin. Ni jiran kita ni. Kita duduk sebelah punya belah, duduk basuh kereta. Jiran bersin. Hashim. Kita dengar dia kata, Alhamdulillah. Kita sambung, Yarhamukallah. Moga Allah merahmati kamu. Sampai macam tu jiran. Yang kelima, apabila dia sakit, ziarahilah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal, bantu uruskan jenazah, solatkan jenazah dia dan hantar sampai tanah kubur, maka kita akan dapat pahala seumpama 2 qirat, 2 bukit Uhud. Ada 6. Saya ulang balik. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ya, saya pernah kupas panjang hadis ni dalam program Halaqah suatu ketika dulu masa kami buat program siaran langsung. Pertama sekali jumpa Islam sama Islam, jangan kata, "Woi, lo hang pi mana? Ingat kena mati." Bukan gitu. Jumpa ya, Assalamualaikum. Tapi kalau jumpa dengan orang perempuan, dia kalau jumpa orang perempuan, kalau kita rasa macam bila kita tegur dia akan jadi satu apa? Satu fitnah, maka tunduk kepala. Jalan macam tu. Itu lagi baik. Okey. Tapi kalau kita tahu dah tak ada fitnah, masa tu ada orang lain menjadi saksi. Assalamualaikum. Dah gitu cukup. Sudah. Okey. Ini dah tak siap tanya lah. Dia siap tanya itu, siap tanya ini apa sebagainya, dia tak mau. Okey, satu. Jumpa bagi salam. Yang kedua apa? Apabila dijemput maka hadir. Dia buat kenuri, suruh kita makan. Hang duk kira apa? Pi makan sudahlah. Ustaz, saya takut. Takut apa? Takutlah harta dia tu haram ke halal. La ilaha illallah. Nabi tak suruh macam tu lah. Yang panggil hang tu orang Islam. Hang tahu dia kerja JKR. Ustaz, mana tahu dia makan rasuah? Itu hang punya sangkaan buruk. Nabi Abdullah ibn Umar yang tadi datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, jiran aku kanan kiri semua Yahudi. Yahudi ni duit depa riba semua haram. Tapi depa selalu belanja dengan aku. Macam mana ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Baca bismillah, makan. Makan." Kawan kita Acong kawan kita Acong dia buat kontrak ke apa gitu, kita pun tak tahu apa benda gitu gini. Tiba-tiba dia nak belanja nasi lemak. Kalau dia kata dia nak belanja, makan tambah minta bungkus 3. Patutnya macam tu. Ini tak boleh makan, tak boleh makan, tak boleh makan. Senang dah. Kita kedai, kita jual nasi lemak. Selang 3-4 kedai, deretan kedai itu ada kedai nombor ekor. Kita tahulah haram lah, total haram punya. Token nombor ekor tu, dia mai kedai kita. Makcik, nasi lemak lauk ayam tambah paru sotong kembang. Satu bungkus RM15. Tu dia punya, dia minta 15 bungkus untuk semua staf dia. Takkan makcik tu nak kata, "Token, sorry duit hang haram, tak boleh ambil." Dah, bukan. Haram tu perbuatan dia menanggung dosa. Ketika dia mai dengan kita, dia beli. Dia bukan berjudi dengan kita. Tu nak kena faham tentang tu. Kadang-kadang kita tak apa faham kan. Jadi jiran ni bila kita jumpa, kita bagi salam. Bila dia jemput, kita hadir. Bila dia minta nasihat, kita bagi dia nasihat mengikut kadar yang kita mampu. Bila dia bersin, dan bersin dia tu, kalau dia bersin, Hashim, excuse me, yang tu kita tak payah doa, kita kata you may proceed. Boleh terus berjalan. Tapi kalau dia Hashim, Alhamdulillah, kita doakan dia yarhamukallah. Yang kelima, bila dia sakit, ziarahi dia. Dan yang keenam, bila dia meninggal, bantu mana yang patut. Dan 2 benda jangan tinggal. Solatkan jenazah dan iring sampai tanah kubur, dapat 2 qirat pahala dia sebesar 2 bukit Uhud. Ni hak jiran ni. Sebab tu bila Jibril kata, Nabi kata, "Mazala Jibrilu
Ni yusini bil jari. Besarnya jiran ni sampai Jibril diulang, ya Muhammad, ingat apa? Jiran. Sehinggalah Nabi duk dengar. Nabi kata, macamlah jiran ni boleh mewarisi harta pusaka selepas kematian kita. Apa kita duk ulang ni? Ulang kata bahawa jiran itu di sisi agama tu besar. Dan jiran boleh jadi alasan kita ke dalam syurga. Jiran kita boleh jadi alasan untuk dicampak dalam neraka. Takut. Tu jiran saja. Baik. Hadis kedua. Kalau ada soalan, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kirim salam kat bini dia. Boleh ke tidak? Jawapan dia tu bukan bini kita. Tak payah duk kirim salam. Tu. Adakah? Kan? Ni apa? Kawan kita, saya pergi jumpa dengan Anas. Jam jumpa dengan Anas sembang ni. Anas pula kata, Ustaz, saya pergi balik kirim salam kat ustazah tu. Ustazah saya tu kan. Ustaz kirim salam kat ustazah. Pasal apa pula Anas ni bukan bini hang? Tak boleh. Tu tak boleh. Dia akan timbulkan rasa yang tidak enak. Bini sendiri pun hang tak bagi salam. Lepas tu kirim salam kat bini orang. Tak ada kerja. Semua tak ada manfaat semua. Macam orang tanya, Ustaz boleh tak salam dengan perempuan? Apa hukumnya? Tak kisah pasal hukum. Yang hampir salam tu apa maksud? Apa manfaat dia? Tak ada manfaat. Tak payah duk buat. Jadi kita... Orang perempuan kan kalau mengaji betul dalam hadis kan. Tengok Khadijah. Khadijah ni bukan manusia yang bagi salam. Jibril mai jumpa Nabi. Jibril kata, sat lagi Khadijah sampai. Tolong sampaikan salam aku dan salam Allah kepada Khadijah. Dan katakanlah Allah telah menyediakan sesuatu yang sangat istimewa. Rumah dia dalam syurga Allah Ta'ala. Khadijah tu Nabi dan Jibril bagi salam. Kita manusia pun meluat tak nak bagi salam dengan kita. Kan? Jadi kalau kita nak hantar salam, jangan bagi salam kat bini orang. Melainkan dia janda. Melainkan dia janda. Lepas tu kita pun 03 lagi. Tu, isteri ada depan. Tu kan. Okay, contoh. Hak tu tak apa. Sebab dia tak ada terikat dengan siapa-siapa. Tapi kalau dia suami orang, dia isteri orang, jangan. Memang lah. Isteri saya selalu kecil hati. Orang perempuan dia pun suka ambil gambar. Bila ustaz pergi ceramah lah, ambil gambar perak perut. Ni ada kes orang perempuan mai. Saya dengan bini saya duduk sebelah, dia duduk sebelah. Dia mai ustaz, saya nak ambil gambar. Saya kata mai duduk sebelah ni tak. Dia tarik bini saya pergi tepi, dia mai duduk tengah. La ilaha illallah. Ni kejadian benar. Kita terpaksa pusing balik dan gitu. Tu kena hati-hati lah. Jadi kita jangan buat benda yang tak ada manfaat. Ada manfaat, kirimlah salam kepada orang-orang yang dibenarkan. Ya, okey. Kalau rasa dah tak ada sangatlah salam, pi kubur bagi salam. Ya, sungguh. Pi kubur bagi salam. Ni ada ke kirim salam kat bini orang? Memang tak kena gaya lah. Laki dia pun dengar fikir balik. Pasal apa? Mereka ni duk main WhatsApp kot. Tu mula tu. Dia tak elok dah. Sama juga, bini orang jumpa dengan ustazah. Jangan duk, ustazah, kirim salam kat ustaz. Saya rindu dengan ustaz. Lagi teruk. Tu kan. Jangan duk. Dah. Pergi kenal ustazah sihat. Macam ni. Dah cukup. Ini dah pergi kirim salam dengan ustazah. Ini dengan ustaz ni. Dalam WhatsApp ni. Hantar WhatsApp kat saya. Boh love. Thank you ustaz. Boom. Love tu bila kata tekan dum. Love tu sampai macam tu. Ya Allah. Masuk boom. Ush. Tu. Kita pun bukan iman kuat sangat. Kan? Baik. Ini jiran. So hak jiran kita kena jaga, kita kena perhati sungguh-sungguh. Okey, baik. Kita ambil hadis
ulang hadis. Kita mengaji tak lama, 1 jam, dan kita ulang hadis tadi, ambil pengajaran. Ya, tak lama dah waktu kita pukul 9. Baik, yang pertama, Nabi ni dia bukan hanya sahabat tanya, tapi kadang-kadang Nabi tanya untuk test kemampuan para sahabat, mereka ni faham ke tidak. Maka Nabi pun tanya, wahai sahabat, apa hukum zina di dalam Islam? Kata sahabat, haramun, haram. Siapa yang kata haram? Sebab tu kita tak boleh pandai-pandai kata haram, tak boleh pandai kata halal, melainkan Allah wa rasuluh. Allah kata haram, Rasul kata haram, baru kita boleh kata haram. Makan pisang contohnya, pisang halal, tiba-tiba dia kata tak boleh, pisang hak ni haram, tak boleh. Dia memang tak boleh mengharamkan. Dan Nabi kata sesungguhnya lebihlah haram zina itu melebihi 10 orang yang kamu zina, iaitu zina dengan isteri jirannya sendiri, besar. Nabi tanya lagi para sahabat, wahai sahabat, apa hukumnya curi? Maka sahabat kata, haramun. Curi itu haram. Tak kisahlah curi itu Ahmad punya, Ramasami punya, ataupun Lee Chong Wei punya. Maka hukum dia curi haram. Kata Nabi memang betul, Allah dan Rasul haramkan. Dan kemudian curi yang lebih besar adalah curi harta jiran dia. Kawan tu tanam pokok muktan, rimbun, elok, buah baja, buah ni turun sampai ke lantai turun. Jiran kita ni hak tanam pokok ni balik kampung, patah-patah balik, tinggal daun. Tu, tinggal daun. Kan? Akhirnya dia kata, doa kami sebab nampak dahan tu masuk dalam ruang kami. Bila masuk tempat kami, jadi kami mengaji tang mana tak tahulah. Kalau orang tu yang tanam, itu hak orang tu lah, wajiblah minta izin. Ni dak asal lepa ya. Itu ya. Maka jiran ini curi harta jiran lebih besar dosa dia daripada curi harta orang lain. Yang tu hadis yang pertama. Hadis ni juga riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis yang kedua, kata Abdullah ibn Umar, Nabi SAW bersabda, apa dia? Jibril ni kerap jumpa Nabi. Dan bila jumpa Nabi, kata Jibril, ingat jiran. Ingat jiran. Ingat hak jiran tu kena jaga. Sampai Nabi kata ketika Jibril mengulanginya itu, seumpama Jibril nak menyampaikan pesan kepada aku, layaknya jiran menerima harta pusaka. Tu layaknya nak menunjukkan macam tu. Nak tunjukkan bahawa dia tu memang tak layak terima harta pusaka, tapi dia layak menerima perhatian daripada kita. Tengok jiran sakit, kita tengok apa keperluan dia. Kita ni ada duit lebih sikit, ada kenderaan, tolong hantar jiran kita pergi klinik. Tengok anak-anak dia nak sambung belajar, anak-anak dia pandai tapi duit tak ada, kita ada duit, kongsi bantu dia. Tu hak jiran, maka perlu ditunaikan, sehinggalah Nabi sabitkan dengan harta faraid. Maka selesai kesimpulan, menunjukkan kesimpulan kita hak paling besar yang kita selit riwayat Muslim tadi. Jumpa, bagi salam. Siapa bagi salam dulu tak ada masalah. Kadang-kadang bertembung pun tak ada masalah. Tapi yang paling baik, kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, orang yang naik kenderaan, dia bawa kereta, dia buka cermin, dia bagi salam kat motor, itu lebih utama berbanding motor bagi salam kat dia. Maksudnya orang yang lebih bersyukur. Orang yang bawa motosikal bagi salam kepada orang yang berbasikal. Orang yang berbasikal bagi salam orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki lalu bagi salam kepada orang duduk macam kita ni. Orang yang duduk tu, kalau ada orang sakit, maka bagi salam ke orang yang terbaring yang sakit tu. Maka itulah kaedah kedudukan salam besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi salam. Kedua, apa tadi? Apabila dia jemput, maka hadir majlis dia. Ketiga,
apabila dia minta nasihat, kita cuba bagi nasihat mana yang kita mampu. Keempat, apabila dia bersin dan kita dengar ucapan alhamdulillah daripada mulut dia, kita doakan dia dengan yarhamukallah. Kelima, apabila dengar dia sakit, ziarahilah apa yang perlu baginya. Dan yang keenam, apabila dia mati, jangan tinggal dua perkara, solatkan jenazah dia dan iring jenazah sampai ke tanah perkuburan. Wallahu a'lam. Kita buka untuk soalan sebelum kita tutup. Saya mengajak macam ni lah. Dah kita mengaji pun lama dah. Buka soalan. Kenapa? Sebab takut ada soalan. Ada orang tanya, dia tak faham. Umpama masa dia tanya, hak lain pun tak faham. Masa tu dia dapat pahala besar. Okay? Yang tu kita nak tanya tu. Okey, muslimat. Muslimat sini daripada 10 tahun lepas ngaji. Tak ada siapa tanya. Bagus betul lah dia. Tapi muslimat tu bagus sebab mereka pegang kitab, lepas tu mereka tulis. Kita ada seorang tulis pegang pen, dua orang pegang pen. Hal lain kitab pun tak mau pegang. Contoh, kita harap ilmu ni jadi manfaat kepada kita lah, insya-Allah. Baik, untuk Anas bulan Ramadan kita akan cuba untuk Ramadan ada ni ke? Ada apa tazkirah ke apa ke Ramadan? Tak ada. Okey, kalau nanti saya ada PA baru yang ni. Ustaz Muhammad Arifin. Dia boleh urus apa-apa, dia urus lah ni. Kita ada cameraman pun power jauh daripada apa nama? Penang, daripada Pusing lah. Penang lah tak berapa boleh masuk. Sebab ada pekeliling baru, penceramah luar tak boleh masuk. Okey, jadi tak apalah, rezeki mungkin bila tak boleh masuk sana, rezeki masuk kat sini. Tu yang boleh pergi pagi tadi pergi Masjid Al-Bushra Merebuk kan, kita duk baca lah sahabat ayat masjid tu kan. Jadi kita boleh pergi merata-rata lah. Tu je anugerah paling mudah. Bila Allah Ta'ala sekat tak bagi masuk ke sini, rupa-rupanya Allah buka ke tempat lain. So tenang saja, mai ke sini. Kalau rasa ada duit, langkah pergi langkawi berjalan, sabar sikit apa, dah selesai perkara. Senang lah, sangat-sangat senang. Baik, confirm, tak ada soalan lah? Ada satu. TikTok. Macam mana kalau orang upah jahit baju dah, dia tak main ambil baju tu dah bertahun-tahun. Macam mana nak buat dengan baju tu? Baik. Orang yang tempah baju tu kita bagi jaminan sebulan siap. Maka selepas tu maka boleh ke tidak, kalau dia tak main ambil lama lah, bukan kata sebulan, setahun tak main ambil, maka boleh tak kita hilangkan baju tu? Boleh, dengan kadarnya adalah kita jual dan ambil hak kita sahaja. Apa hak dia? Hak upah sahaja. Katalah kain tu harga 200, upah baju harga RM80. So kita jual baju tu dengan ambil RM280. RM80 kita ambil upah kita, 200 kita simpan sampai bila kita rasa kalau dia mai. Kalau dia tak mai, anggap mati, balik macam tadi, balik pergi kat masjid, yang 200 pun dalam masjid. Tu ambil cara dia macam tu. Tu ada macam tu ada. Tukang jahit pun kadang-kadang pening kepala. Rumah dia penuh dengan baju, tak ambil daripada orang ambil. Tanya-tanya, cari. Lah, mati rupanya orang tua tu. Tak ambil baju. Okey, baik. Ni dalam Facebook saya ni ada apa nama ni? Ada soalan. Dia kata apa ni? Nur Azizan Cik Pa, macam mana kalau kita decide kena maki oleh jiran? Tu dia. Kena maki oleh jiran. Kita decide hubungan diputuskan dan minta maaf tapi masih benci. Hukum dia mudah. Baik ni bukan bermaksud kita duk sembang gitu dah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dah selesai masuk rumah sudah. Kan ya, itu saja. Dia kalau maki jiran ni macam ni. Kalau ulama bagi tahu berdasarkan surah Fussilat. Banyak dalam surah Fussilat cerita, hadapilah keburukan dan kejahatan itu dengan kebaikan. Simple.
Hang maki senyum cukup, pahala dapat kat kita. Lagi hang maki, lagi aku dapat pahala. Esok mulut dah lenguh, dah habis cerita. Tak boleh buat apa lah. Duk diam sudah. Tapi boleh tak kita maki dia balik? Tak boleh. Melainkan mempertahankan diri. Minta maaf, saya tak salah. Kalau tuan-puan nak maki, makilah. Tapi dosa kena tanggung sendiri. Bagi saya tak ada masalah apa-apa. Lagi maki saya dapat pahala. Takat tu. Jangan kata dia maki kita satu tong, kita bagi lagi satu kontainer atas dia. Tak boleh. Ya. Baik. Ada lagi? Situ. Tak ada lah. Okey, sama juga ada Siti Zawiyah kata tak apalah, baju tu sedekah dengan orang ya. Tu kan. Boleh lah kalau kita tak mau ambil hak kita tu, tak apalah, bagi je lah. Bagi. Tapi jaga-jaga, takut satu ketika nanti dia mai tuntut. Jadi jual adalah lebih utama. Jual, lepas tu kita tahu harga dia lebih kurang, kita simpan yang itu, kita ambil hak kita, upah pun cukup. Yang lain kita harap dia datang. Kalau tak, kita sedekah biar dia pun dapat pahala. Ada kemungkinan dia tak mai ambil kerana apa? Ada Allah bagi musibah kepada dia. Ya, ada musibah. Siapa tengok filem Khusyar Orgham Seheti tu kan, itu filem tu macam tu, depa tak jumpa pasal apa? Sebab seorang aksiden. Maka kita tak bolehlah sangka buruk dengan orang lain. Ya, wallahu alam. Ada lagi boleh. Kain daripada kita. Oh, maksudnya kain kita punya. Kita tukang jahit. Dia tu mai, lepas tu dia bayarlah RM10 tanda jadi. Okey. Kemudian tunggu, lepas 6 bulan, lepas tahun dia tak main ambil juga. Kita duk gantung itu. Ketika itu kita ada hak untuk jual. Kerana itu hak kita. Sebab kain tu bukan dia punya, kain tu kita punya. Tetapi dengan syarat, dia punya deposit tak hangui. Satu ketika kalau dia mai balik, dia nak ambil baju, hang nak ambil apa? Baju hang mati habis lah. Itu contohnya. Baju hang tak ada dah lepas daripada had 3 bulan. Kan ya? Tapi deposit dia wajib kita bagi balik sebab itu hak dia. Tapi kita boleh jual. Kalau dia mai duk komplain, pasal apa jual kat orang lain? Sedangkan itu ukuran di badan saya. Ya, badan awak yang dulu, tapi badan awak dah hilang setahun. Jadi kita tak mau tunggu yang macam tu. Ya, Islam meletakkan sedemikian. Ya, wallahu a'lam. Baiklah, insya-Allah macam biasa. Macam biasa tengok apa nama sejadah, apa nama kita punya kapet pun baru, terkejut kat saya tu. Tu kan kapet pun baru, pijak lu rasa nyaman tu. Okey. Baik, siapa-siapa yang macam biasalah kalau nak derma kepada pusat tahfiz saya macam tiap-tiap kali kita datang, saya alu-alukan moga-moga Allah bagi kebaikan. Jutaan terima kasih kepada puan peniaga apa nama Pekan Rabu dengan sedikit bingkisan yang dia bagi. Boleh kata tiap-tiap bulan dia bagi. Saya duduk tunggu siapa pula lagi nak bagi tiap-tiap bulan. Kok banyak sikit buat balik. Kan ya. Kemudian ada juga di tangan saya sedekah daripada dia, mungkin bagi pihak arwah suami dia kot. Jadi kita doa moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan dah. Insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah.
Ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.